Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe to this particular channel, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mulakan, aku just nak remind pada korang yang kita sekarang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Okay, korang boleh cari the segment podcast. Malam ni guys, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu guys, sebelum kita mulakan kita punya show malam ni, aku just nak introduce kepada korang satu application yang bagi aku sangat-sangat berguna and orang kata very very nice to use lah sebenarnya. Okay, nama application tu adalah U Dictionary. Okay, U Dictionary adalah satu application di mana korang kena download dalam phone korang, and dia adalah satu dictionary ataupun kamus yang digunakan dan mempunyai lebih kurang dalam 100 lebih bahasa. Okay, korang boleh translate daripada bahasa Melayu nak pergi ke Sepanyol, France, Jerman, English dan sebagainya, memang ada semua kat dalam tu. Okay, and dekat dalam function U Dictionary ni ada 3 function yang aku sangat-sangat suka. Satu adalah camera punya function, satu adalah conversation punya function, dan lagi satu adalah function yang normal. Maknanya kau type dalam bahasa Melayu, dia akan translatekan dalam bahasa lain. Okay, so ini adalah sebagai satu contoh yang aku nak tunjukkan kepada korang. Okay, this is the normal function. Okay, normal function sebagai contoh aku nak tulis hari ini saya nak makan ayam. Okay, daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, dan aku tekan search dan dia akan terus keluarkan today I want to eat chicken. Okay, memang sangat-sangat senang guys. Okay, and then ada lagi satu function iaitu function camera. Function camera ni contoh sebagai contoh, kita pergi ke luar negara, ke Korea ataupun Jepun dan sebagainya, ada some certain menu ataupun signboard jalanan yang korang tak faham, kau boleh just ambil gambar and dia akan translate kan. Okay, dekat sini aku ada satu buku bahasa Inggeris yang aku tengah pegang sekarang ni, The Playbook. Okay, dan dekat dalam ni ada banyak bahasa Inggeris yang aku nak translate lah. Okay, contoh lah, sebagai contoh, kita ambil satu muka surat ni, kita ambil gambar dia. Okay, once kita ambil gambar dan kita just tekan translate. The moment kau tekan translate guys, dia akan terus translate kan untuk kau ayat dia dalam bahasa Melayu. Gempak kan. Okay, lagi satu yang aku sangat-sangat suka dengan function U Dictionary ni adalah dia punya function conversation. Function conversation tu bagi aku sangat-sangat membantu. Contoh kata kau pergi negara Arab kan, kau nak cakap Arab tak kerti, okay, kau cakap bahasa Melayu dan dia akan playback dalam bahasa Arab contohnya lah. Okay, so sekarang ni aku akan cakap dalam bahasa Melayu, dia akan translatekan aku kepada contoh lah, kepada English. Okay, so basically apa yang aku perlukan, aku just kena cakap dalam bahasa Melayu, kau punya voice tu dia akan capture dalam bahasa Melayu dan dia akan translatekan terus kepada bahasa Inggeris. Okay, so bahasa Melayu apa benda yang aku nak cakap. Okay, kita try. Hari ini saya nak menceritakan tentang kisah seram. Nampak dia terus translate dengan untuk kau, today I want to tell you about a horror story. Itu dia guys, memang terbaik guys. Okay, so kepada siapa yang menggunakan Android ataupun Apple, korang boleh pergi kat Google Play Store ataupun Apple Play Store, Apple App Store, korang download U Dictionary. Okay, okay guys, tanpa buang masa, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Hello guys, welcome back. Okay, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast, dan kita ada someone on the line, okay, yang dia pernah call juga masa live malam podcast, tapi masa tu cerita dia pendek je. And hari ni kita ada satu episod dengan dia. Basically the whole episode ni untuk dia seorang saja, and dia sekarang berada dekat dalam talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Okay. Sihat ke? Boleh tahan lah, sihat juga.
Belum ada apa-apa demam lagi. So far so good. And Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan, okay, maybe you nak introduce yourself kepada semua orang yang tengah menonton sekarang ni. Okay, hai, saya Ika. Sebelum ni pernah share story pasal misteri Reban Puyuh Abah. Kalau korang ingat, kalau korang ingat yang kita tengok satu live malam podcast episod yang kelima kalau tak silap, Ika pernah call and dia menceritakan tentang dia punya kisah seram yang dekat reban ayam Reban puyuh ayam itik angsa. Yang dia terjumpa satu budak yang putih kebiruan dekat bawah pokok kelapa sawit tu. Kalau korang ingat lah Yang mana yang tak tahu cerita itu macam mana, korang boleh patah balik pergi tengok live malam podcast episod 5. Korang scroll lah sebab show tu 2 jam. So korang kena scroll kat tengah-tengah ke apa, nanti korang akan jumpa lah. Okay. So Ika, malam ni ada berapa cerita yang Ika nak share dengan The Segment malam ni? Malam ni Ika nak share satu kisah seram dekat sebuah kolej. Pengalaman kakak dan saya. Pengalaman kakak Ika dengan Ika sekali ya? Ya. And sebuah kolej tu terletak dekat mana Ika? Okey, korang sebelum Ika mula bercerita ni, Ika nak cerita sedikit lah tentang kolej ni. Okay. Kolej ni dia dekat Negeri Sembilan, berdekatan dengan Pantai Port Dickson. Tapi nama kolej ni Ika terpaksa rahsiakan lah. Okay, sebab kolej ni masih beroperasi. Okay. Kolej ni hanyalah bertemankan hutan yang tebal. Okay. So guys, kepada sesiapa yang tahu nama kolej ni, mungkin korang boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh komen dekat chat box and kongsi the information. Sebab aku pun tak tahu kolej apa yang Ika masukkan ni. Okay Ika, tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan cerita Ika nombor 1. Okay. Ika dengan kakak masuk kolej yang sama. Cuma kakak ni dia batch 2008 dan Ika batch 2010. Okay. Kolej kita orang ni dia sediakan kediaman tempat tinggal untuk pelajar lah. Orang ni masa batch kakak tu, kediaman ni betul-betul, kediaman dia ni macam kediaman lama yang betul-betul dekat sebelah tepi pantai Port Dickson tu. Okay, tapi bila batch Ika, kolej ni bina satu kediaman baru beserta bilik-bilik kelas-kelas lah dan dewan. Okay, kediaman lama kakak dan kediaman baru Ika ni tak jauh pun. Dia kiranya kalau kita jalan kaki pun dah sampai lah. Cuma terpisah oleh kolam yang terbiar. Okay, Ika cerita dululah kisah kediaman kakak. Okay. 13 tahun yang lalu, kakak Ika baru daftar masuk kolej tu. Dia cakap lah, bila kita orang on-call, dia macam cakap lah, "Weh, seram weh, kolej aku ni." Lepas tu kita orang tanya lah, kenapa? Yelah, bila aku tengok yang dia iklan kan, tak sama dengan apa yang aku dah duduk kat sini. Kenapa? Memanglah cantik kat tepi pantai kan, tapi dia kat dalam hutan. Alamak, dalam hutan. Kiranya tempat belajar kena naik bas. Jauh lah, kena naik bas jauh kat satu tempat yang lain. Kediaman ni dekat tempat yang lain. Kira jauh lah. Okay. So petang tu dia baru je daftar masuk dekat kolej tu kan. Dia dapat kunci rumah lah. Rumah dia dekat tingkat 2. Dalam rumah tu ada 4 orang senior yang last day untuk habis semester. Nak dijadikan cerita, kejadian ni berlaku time maghrib. Salah seorang kakak senior tu, dia cari pasal. Dia pergi ambil handphone dia. Kakak senior tu keluarkan handphone dia. Lepas tu dia buka sliding door. Lepas tu dia keluarkan tangan dia je. Lepas tu dia snap gambar tu secara rambang. Okay. Kemudian dia pergi pula dekat bahagian hadapan pintu rumah yang kakak duduk dengan kakak senior ni kan.
dia snap lagi gambar serambang juga dekat pintu depan rumah tu tau. Lepas tu kakak sini tu dia check lah, kira dia dah snap gambar tu, dia pun tengok dekat handphone tu. Lepas tu muka dia macam pucat lesi tau. Dia terdiam lah. Lepas tu dia nak tunjuk gambar tu dekat kakak. Tapi kakak Ika tak nak lah sebab dia nak duduk kat situ lama lagi kan. Kan baru je masuk. Lepas tu dia tunjuk lah kat kawan dia. Lepas tu kawan dia kata, nampak tak? Tu. Terlibat apa tu? Toyol. Berhampiran dengan tong sampah. Berhampiran dengan tong sampah. Okey. Di dalam gambar tu memang clear lah. Lepas tu diorang dah macam kakak-kakak senior ni sendiri dah cari pasal. Lepas tu sendiri takut. Diorang dah macam menggelabah pergi dekat bilik air, ambil wuduk. Ambil wuduk, lepas tu baca Yasin malam tu. Tak pasal-pasal malam tu diorang tidur berhimpit-himpit dekat dalam satu tilam, dekat atas satu tilam. Okey, masa dia nampak kelibat tu kan, kelibat tu yang masa dia ambil gambar daripada balkoni tu ke, ataupun yang dia ambil gambar daripada luar rumah tu? Luar rumah yang pintu depan. Ada satu tong sampah dekat tepi tangga tu. Dia orang kan tingkat 2 kan. Dekat situ dia tersnap gambar budak tu dekat tepi tong sampah tu. Memang nampak clear lah ni. Tapi kakak tak tengok, dia takut. Ya, tu kakak senior tu yang mention benda tu lah. Oi. Seram. Tapi kediaman yang lama tu dia memang seram lah. Sebab ada satu blok tu diorang kosong kan. Blok tu usang lah sebab dah kosong kan, tak ada penghuni. Ada semester yang sama. Ni kakak Ika cakap lah, ada satu malam tu ada dua buah bas datang bersama-sama dengan ustaz dengan warden. Datang bersih ke tempat tu. Kecoh lah malam tu sebab diorang dengar lah bunyi tapak kaki kan dekat bawah, orang berjalan ramai kan. Dengan bunyi apa tu, macam bunyi pasir kena baling. Itu garam lah, garam kasar tu kan. Yes. Diorang duk bersihkan tempat besar sebab apa tu, tempat tu selalu kena kacau kan. Dan diorang balik tu ada yang tu katalah bas tu kosong lah, tapi pemandu bas tu kata apa tu, bas tu berat. So apa macam seolah-olah ada macam penuh lah penumpang dekat dalam tu. Tapi kalau ikut kepada mata kasar memang kosong lah. Kosong, dua-dua bas tu kosong, tapi pemandu bas kata berat lah. Apalah perasaan pemandu bas tu tak tahulah. So dah habis cerita satu. Boleh tahan juga cerita mukadimah ni nombor 1 ni kan. Sebab jarang orang nak berceritakan tentang budak tu tau, budak hijau tu jarang. Sebab kan yang selalu yang kita nampak, selalu yang kita dengar dekat dalam 2 segmen pun cerita yang apa orang kata makhluk-makhluk yang biasa yang kita dengar kan. Tapi yang pasal budak hijau ni ada kurang lah. Maknanya Ika ni adalah orang yang nombor 2 yang menceritakan tentang kisah ni. Sebab kan yang pertama dulu Kak Fah daripada Singapura, dia pernah cerita pasal hal toyol ni lah. Tapi yang this night malam ni Ika pula memang baik lah tu cerita tu kan. Seram punya juga. Kan. Okey Kak, tanpa membuang masa, jom kita gerak pada cerita nombor 2. Okey, kisah kedua ni kisah kakak juga, tapi berkaitan dengan botol kuning. Botol kuning? Kejadian ni berlaku pada waktu malam. Kita 12 malam ke bawah lah. Masa tu kakak Ika ni dah tidur lah dengan kawan-kawan dia. Tapi dikejutkan dengan bunyi siren dari pembesar suara. Siren tu dia cakap lah, orang tu cakap diminta semua pelajar berkumpul di bawah segera. Diminta pelajar semua berkumpul di bawah dengan segera, dengan kadar segera kan. Lepas tu ada seorang hamba Allah ni, dia cakap dekat bawah kan, bila semua dah berkumpul kan, dia kata perhatian. Kalau ada sesiapa terambil satu botol berwarna kuning di blok terbiar
diminta untuk pulangkan segera. Sebab salah seorang member korang kena rasuk. Allah. Kalau lah kita ada kat situ, Berterabur. kumpul lah. Berterabur lah rasa ni. Sebab Kan? tempat dia orang tu kan kat dalam hutan. Lepas tu lampu jalan tu ada berapa buah je pun. Lepas tu, selamba pula orang tu cakap macam tu je kan? Yes. Lepas tu, sebab dia macam suasana tu kakak kata macam kelang kabut tau. Sebab dia lah dah malam. Macam tu kan. Lepas tu time tu tak ada seorang pula yang berani nak mengaku yang dia ambil botol kuning ni. Lepas tu hamba Allah tu pun cakap lagi, okey, saya pesan sekali lagi ya, sekiranya anda terambil dan segan nak mengaku, anda boleh jumpa dengan saya ya. Kesian member korang yang tengah sakit ni. Lepas tu diorang minta pelajar tu bersurai. Lepas tu keesokan harinya, malam tu diorang tidur dalam keadaan yang takut lah. So keesokan harinya barulah tahu kes malam tu. Sebab ada satu viral video member kakak kena rasuk. Kiranya member dia ni lelaki, budak satu kelas lah. Budak satu kelas dengan kakak ni. Okay. Dia lelaki. Dia yang kena rasuk malam tu. Video tu orang rekod dia waktu dia kena rasuk tu. Pernah viral lah video tu dulu? Adalah viral dekat college kita orang tu je lah. Sebab kalau kata pernah viral, aku nak juga cari malang garang kan. Kau boleh masukkan dekat dalam footage ni ke apa? Kan? Sebab tu kalau dia tanya kakak, ada video tu korang simpan ke? Tak berani nak simpan, diorang kata. Waktu tu diorang buat keputusan delete video tu sebab takut kan. Yep. Lepas tu kakak Ika kata dalam video tu kan, member yang kena rasuk ni, dia punya kening seolah-olah bercantum tau dan terangkat macam Zenazin tu. Amboi, bercantum dan terangkat sebelah ni. Lepas tu muka member tu pula memang seram lah bila kena rasuk tu kan, macam kakak kata macam seolah-olah bukan muka dia, muka member dia tu. Lepas tu dalam video tu juga diorang perasan lah ada macam kelibat putih muncul dekat cermin sliding door rumah member yang kena rasuk tu. Korang bayangkan lah, sambil dia kena rasuk tu kan, dia bercakap bahasa Jawa, dialek orang Indon lah. Lepas tu korek-korek lagi rasa benda yang rasuk tu rupanya salah seorang puteri yang kat situ, nama dia Puteri. Yang dia berkenal lah dengan member tu. Dah banyak kali lah dia rasuk abang tu. Lepas tu kediaman kat situ lepas tu kediaman dekat situ memang sebahagiannya memang terbiar dan kosong je. Tak tahu kenapa diorang buat macam tu. So memang tempat-tempat jin bertendang lah. Ya tu kan. Dah habis lah cerita tu. Boleh tahan juga cerita nombor 2 ni kan. Tapi itulah pelik juga. Botol kuning tu macam botol plastik warna kuning ke ataupun botol kaca yang berikat kain kuning ke, macam mana? Tak tahu, tapi kakak kata botol kuning. Botol kuning Botol kuning. Jangan cakap labu sayang pula. Labu sayang tu warna coklat, bukan warna kuning. Kan ada macam-macam colour. Dah sikit. Aduh, tak apalah, besok aku pinjam aku punya anak punya watercolor, aku colourkan warna kuning, lepas tu nanti kita pakai warna kuning pula. Kau main-main kau Boleh. Okay. Alright, jom kita teruskan dengan cerita yang seterusnya, cerita nombor 3. Okay, cerita nombor 3 ni kita dari pengalaman Ika lah. Waktu dekat college tu. College yang sama? College yang sama. Tapi yang tadi 2 kisah tadi tu dekat kediaman lama kakak. Okay. Yang ini dekat kediaman baru tempat Ika duduk dengan kawan-kawan lah. Okay. Dekat kediaman baru ni Ika dapat rumah tingkat 4
Tapi blok tu paling hujung menghadap ke hutan. Okay. Waktu kejadian tu minggu peperiksaan. Seharian lah kita orang sibuk lah buat ulang kaji dengan kawan-kawan kan dekat dalam rumah. Tapi dalam rumah tu ada 10 orang. Ada 3 bilik. 4 orang bilik belakang, 2 orang bilik tengah, 4 orang bilik depan. So budak bilik Ika bilik belakang 4 orang tu. Budak bilik Ika ni, nak sebut nama dia ke? Terpulang kalau nak sebut aja. Okay. Bukanlah. Okay, Dak Siti ni dia keluar dengan Dak Noh. Diorang keluar petang tu tak tahulah bagaimana sebab diorang keluar berdua. Yang kita orang ni tak keluar lah sebab nak fokus kan. So time maghrib tu baru diorang balik. So lepas maghrib tu salah seorang kawan Ika yang dalam bilik tu juga, kan 4 orang tadi kan, Ika, Dak Siti, Dak Ina dengan Dak Ada lah. Okay. Salah seorang kawan Ika tu Dak Ada, dia datang dekat meja Ika sebab Ika tengah belajar kat dalam bilik depan tu. Lepas tu dia kata, dia bisik tau, kenapa? Cuba kau tengok Dak Siti tu. Lepas tu dia kata, kenapa weh? Dia cuak lah, kenapa kau bisik-bisik ni kan? Lepas tu Ika terpinga-pinga lah, kenapa? Lepas tu Ika keluar daripada bilik tu sebab memang tak tahu cerita lah. Rupa-rupanya budak Siti tu kena rasuk. Budak Siti ni dia tak menjerit atau meronta macam orang kena rasuk kan, macam aku nak balik. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Tapi dia duduk dekat atas katil double decker tu, kita orang buka bagi dia 2 dekat bawah, faham tak? Dia duduk dekat bawah tu, dekat katil tu, tapi dia termenung je. Pandangan dia macam kosong. Tu kawan Ika yang ada tu cakap lah, Siti duduk macam tu lah. Siti. Lepas tu dia tepis-tepis lah bahu. Siti macam tu kan. Lepas tu dia kata, tak payah main, dia cakap tu lah. Lepas tu Dak Siti tu dia link dekat Dak Ada tu, pandang tajam je. Melompat lah kawan Ika yang Dak Ada ni. Melompat. Masuk kat bilik. Tak berani nak tengok. Confirm melompat sebabkan dia menjeling tu. Kan. Lepas tu dia cakap kat kawan yang lain, korang pergi jap turun cari kakak senior kos pendidikan Islam tau. Satu blok kan 3-4 kan. So blok bawah tu macam-macam kos lah. Tapi kita orang tahulah ada kos pendidikan Islam. Kita orang minta bantuan dia. So kakak tu pun datang lah, bawa lah lada hitam dengan garam kasar. Lepas tu kita orang baringkan Dak Siti tu lah dekat atas katil yang dia duduk tadi tu. Lepas tu kakak tu baca-baca lah ayat Quran dekat telinga Dak Siti tu. Time tu, ya Allah, Dak Siti tu meronta-ronta nak lepaskan diri. Seolah-olah dalam badan dia tu, tenaga dia kuat sangat. Lepas tu kita orang macam, weh, macam mana ni? Sebab dia macam selalu kuat kan meronta-ronta, macam nak lepaskan diri sebab dengar ayat Quran akak tu baca. Kita orang terpaksa duduk atas kaki dia supaya dia tak bergerak. Dia baik tak patah kaki dia. Nasib baik tak patah kaki dia. Dapat pula yang berat tu. Lepas tu Dak Siti tu makan masa jugalah. Seorang sampai kena turunkan dia daripada katil tu, lunjurkan kaki ke pintu. Kakak tu suruh buka pintu. Kita orang duduk lah kat tepi Dak Siti tu. Lepas tu kita orang cakap, Kak, macam mana ni? Lepas tu benda ni nak keluar macam tu lah Kak tu kata. Lepas tu yang kita orang dudukkan dia dekat bawah lantai tu, kaki dia macam hala ke pintu yang dah terbuka tu. Tiba-tiba salah seorang kawan kita orang yang tengah duduk tu, dia nangis. Lepas tu, kau kenapa ni? Kita tanya, kau kenapa? Istighfar macam tu lah. Lepas tu dia kata,
aku nampak ada benda merangkak keluar ke Ya pintu. Allah, benda merangkak pula. Lepas tu apa tu Dak Siti tu cakap lah, Kak, sakit macam tu. Lepas tu dia bangun. Kira dia dah okey lah. Lepas tu dah berubat tu dia dah okey. Dia bangun. Lepas tu kakak sini tu kata, jom ikut akak pusing satu rumah ni, tunjuk mana lagi benda tu. Kita tak faham lah benda apa kan. Agaknya benda yang Dak Siti tu nampak lah kot. Lepas tu dia tunjuk dekat dalam salah satu apa tu, almari baju dekat dalam bilik kita orang tu. Lepas tu akak tu pun buka. Terjatuh anak patung, teddy bear dia. Okay. Teddy bear dia tu kan. Lepas tu akak tu ni lah baca-baca, campak lada hitam dengan garam setiap penjuru bilik. Termasuklah bilik yang Ika study kat depan tu. Dia tunjuk dekat atas lansir. Tu je lah kisahnya. Tapi benda yang merangkak keluar tu kan, benda yang merangkak keluar tu, kawan Ika ada cakap tak apa benda? Okay, sebenarnya petang yang diorang keluar tu, kawan Ika pergi jumpa abang angkat dia. Lepas dekat apa ke panggil tempat tu, Blue Lagoon Dekat Tanjung Biru. Pergi lepak situ, berdating dengan abang angkat dia. Zaman dulu kan, abang angkat, kakak angkat, adik angkat, semua terangkat. Memang terangkat lah korang kan. Aduh, lepas tu balik pula maghrib. Dah balik tu tak reti pula nak mandi. Rupanya waktu dekat pantai tu, diorang ni macam ada baca-baca ayat apa entah. Kawan yang teman dia tu yang duk cerita. Diorang duk baca-baca tapi tak betul lah kot. So benda tu ikut balik. Wallahualam, tak tahu yang mana satu. Sama ada dia salah baca ayat tu ataupun benda yang dekat Tanjung Biru tu ikut dia balik. So basically dia dengan abang angkat dia tu kan, abang angkat dia tu duk baca benda-benda yang tak betul. Dengan dia sekali. Elok lah tu. Kan? Memang kau terangkat lah lepas tu. Benda tu sepatutnya jadi rahsia lah. Diorang pergi jumpa abang angkat tu, tapi dah jadi macam ni. Terpaksa lah kawan buka mulut. Memang tak lah rahsianya kan. Aduh, dia baca ayat apa benda pula kan. Pelik gak kan. Tapi pelik kan, masa zaman-zaman dulu mesti macam, aku nak jumpa nak jumpa abang angkat lah, nak jumpa kakak angkat lah. Apa dah tak cukup dengan abang sendiri, dengan kakak sendiri ke? Aku pun tak faham lah. Tak tahulah. Itu semua adalah alasan lah bagi saya lah, bagi saya. Aku rasa itu semua sebagai macam satu alasan. Padahal dia tu boyfriend, girlfriend kan. Tapi dia just cakap itu sebagai alasan. Itu adalah adik angkat aku, kakak angkat, abang angkat. Itu semua mengarut lah kan. Padahal diorang benarkan diri diorang terangkat sebenarnya. Aduh ya Ika apa benda lah kan. Okey Ika, jom kalau Ika ada lagi satu cerita, jom kita gerak cerita nombor 4. Okey, cerita yang keempat ni pasal Cik Chong. Okey, Cik Chong. Okey. Sebab dulu masa buat episod dengan Ika Lee channel, bila dia cakap Cik Chong, aku ingatkan Cina mana lah kan. Okey, faham. Ika juga ya? Nama dia pun Ika Lee juga. Dia pun cakap Cik Chong. Kita pun duk fikir, Cik Chong Cina mana kan? Cakap lah si pocong tu. Okey. Alright. Go ahead. Okey, pocong. Okay. Dia berlaku Sam yang lain. Kita orang dah pindah blok. Blok kita orang tu 2 tingkat je. Waktu tu minggu exam juga. Tengah kita orang study tu, kan suasana sunyi je kan. Kita orang buka tingkap. Dah malam. Kemudian tenang lah macam tu lah. Tiba-tiba dengar budak menjerit. Lepas tu kita orang dah fikir, apa sahaja? Lepas tu kita orang kepoci lah. Kita orang pun berkumpul lah dekat bilik 1. Sebab bilik 1 tu dia macam terus nampak building sebelah.
building yang berhadapan dengan building kediaman kita orang tu. Lepas tu kita orang macam pahal lepas tu dah senyap, dah tak ada apa benda kan. Kita orang macam okey lah, beransur lah. Tapi salah satu kawan kita orang tu duduk kat tingkap tu tengok, masih lagi menunggu lah, mencari jawapan bunyi tadi tu. Okay. Lepas tu kita orang macam lantak. Lepas tu masuklah dekat bilik masing-masing bilik tadi. Lepas itu tak sampai berapa minit dengar orang mengilas. Dia menggila-gila dekat kau ni kah? tengah tu. Aduh, ya dia buat suara ngilai pula kau malam-malam ni. Ya Allah. Dia menggila dekat tengah-tengah di antara bangunan kita orang dengan bangunan yang tadi kau cakap kat depan tu kan. Dia menggila-gila kat situ. Ya Allah, kita orang ni meremah lah bulu roma. Kita pergi balik kat tingkat tu, kita tengok ada seorang budak perempuan ni. Dia berdiri dekat tengah. Kiranya kan ada macam jalan kan dekat tengah tu kan, tempat budak lelaki main sepak takraw. Dia berdiri dekat situ seorang-seorang, tapi ada kawan dia kat tepi, macam tunggu dia, kawal dia macam tu lah. Yang budak tu, ya Allah, mengilai-ngilai kat tengah tu. Dia mengilai dekat tengah tu. Kita orang macam, kenapa ni? Lepas tu kita tak tahu cerita kan. Sebab kita memang dengar dia menjerit-jerit dekat atas tu. Tiba-tiba dia dah ada dekat bawah. Rupanya ada budak kena rasuk. Budak tu dekat tengah-tengah tu kan dia mengilai-ngilai kan. Bapak serang gila. Dia macam jengkit kaki dia melompat sambil jengkit kaki tu. Tangan dia rapat dekat dada, macam pocong tu lah. Oh, tangan rapat kat dada, kaki menjengkit, melompat-lompat. Melompat-lompat. Lepas tu mengilai-ngilai kat tengah tu. Lepas tu kita orang takut lah. Salah seorang yang budak rumah kita orang tu kan pernah kena rasuk. So takut lah kalau dia pula histeria ke apa ke, berjangkit-jangkit kan. So kita cakap, dah kau tak payah tengok. Tutup tingkap tu. Tapi masih lagi lah nak tengok kan. Tengok cucu-cucu juga tengok apa jadi kan. Dia apa tu, budak yang melompat-lompat tadi tu dah ke sana, ke hujung bangunan dah. Kita orang tak nampak lah. So esok pagi tu kecoh lah. Weh, kau tahu tak yang kes budak tu ni. Lepas tu, kenapa? Tak ada. Dia pergi lepak dekat kediaman lama yang kat sana kan. Ikan cerita yang dekat kediaman lama kakak tu kan tepi pantai PD kan. Dekat situ dia lepak-lepak dengan kawan dia lewat petang tu. Biasalah kita muda-muda remaja kan suka hoha-hoha dengan kawan-kawan kan. So diorang balik pun lewat lah maghrib, baru nak balik. Dia dah terbawa lah benda tu menumpang lah. Sebab kalau nak balik daripada kediaman lama ke kediaman baru, kita kena lalu macam jalan macam hutan, semak-semak sikit. So tak tahu, mungkin dekat situ ataupun dekat pantai tu. Lepas tu kawan dia cerita, bila dekat dalam bilik dia dah sampai dengan kawan dia, dah sampai kat rumah dalam bilik, yang kawan dia yang seorang ni tak mandi, dia duduk dekat katil dia dalam bilik. Dia ambil tudung bawal, dia ikat atas kepala dia. Tudung bawal tu diikat ke atas kepala, macam gula-gula tu lah. Lepas tu yang kawan lain dia dah takut tinggalkan dia dekat dalam bilik tu seorang-seorang. Lepas kisahnya tinggalkan dia seorang-seorang. Dia dah start bangun, melompat-lompat kat tangga tu. Bayangkan dia tak turun step by step lah. Dia melompat-lompat encik kaki dia tu, turun dekat tangga sampailah dekat yang jalan tar bawah tadi tu, yang kita orang nampak tu. Ngilai-ngilai kat situ. Rupanya dia melompat-lompat nak pergi balik dekat kediaman lama dekat pantai tadi tu. Dia nak balik ke sana. Jadi benda tu menumpang sampai ke tempat baru dan dia nak balik. Dia nak balik lah ke rumah dia tu. Lepas tu ni warden cerita, benda tu pula tak nak naik kereta. Damon nak pulang kalau benda ni. Ada nak pulang lah balik kat kediaman lama tu. Tapi benda tu tak nak naik kereta. Yang mau lompat-lompat, loncat-loncat pergi ke sana. Tak nak naik kereta. Kau loncat lah kau sampai sana
Tapi tak, diorang tak buat. Diorang paksa kat mana tu. Benda tu kan kuat kalau masuk badan kita. Yep. Ada kolam terbiar kat di antara apa tu, kediaman lama dengan baru ada kolam terbiar. Takkanlah nak biar dia lompat-lompat dekat kolam tu. So tak nak. Ramai jugalah wadah dia tolong apa tu, terek dia masuk kereta, pergi hantar baru. Dekat sana terus dia pengsan, bawa balik ke kediaman baru kita orang ni, ubat dia balik. Tentulah ceritanya. Ya Allah, satu hal pula kan. Tak nak naik kereta kan. Padahal naik kereta senang je kan, cepat sampai. Pemilik kan. Nak juga melompat. Aduh yai. Itulah dia. Anyway Kak, thank you so much Kak. Terima kasih sebab kongsikan kisah-kisah seram Mika yang daripada 13 tahun yang lalu dekat satu college di Seremban dekat Port Dickson aku saya pun tak tahu lah. Okay. Macam aku cakap tadi guys, okay, kalau korang tahu, korang komen kat bawah, korang komen dekat chat box. Okay, apa nama college ni? Aku pun nak tahu sangat sebenarnya apa nama college ni. Okay Kak, sebelum kita macam mana? College College tu mungkin censored bagi Kak, tapi tak censored bagi kita. Okay, korang cari, kita komen-komen kat bawah. Alright. Okay Kak, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Kak ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen untuk hari ni? Okay, nak bagi pesanan, kalau kawan kita susah, kita tolonglah dia. Sebab waktu kawan yang kena rasuk tu, kawan-kawan yang lain semua tinggalkan dia. Kesian. Oh ya ke? Sebab diorang takut. Tapi pada Ika, aku takut-takut juga. Tapi dah kawan aku kan, teman lah juga. Yang si Dark City ni? Yang kawan Ika yang mana? Yang Dark City tu ke? Yang Dark City tu. Kesian dia. Sebab sebenarnya dia macam depressed. Ayah dia baru meninggal lah, macam tu. Itulah dia guys. Okay, itu adalah satu nasihat ataupun satu advice yang sangat berguna bagi kita semua, untuk diri aku, untuk diri korang juga. Whereby kalau kita berkawan tu, biar kawan sampai habis lah. Jangan kata tinggalkan dia time dia susah and kita ada dengan dia bila time dia senang je. Tak boleh. Okay, korang kena ada time dia orang susah dan senang. Macam itulah. Betul? Baru BFF. Baru BFF kata Ika. Aduh. Jangan BBF. BBF tu lain kan. BFF. And kalau BF pun lain. Kan? Aduh. Ika, sebelum kita end the call Afi ada satu request Ada satu request sebenarnya. Tapi aku macam takut-takut juga sebenarnya nak request ni. Apa? Kasih mengilai satu round. Memang tak tidur malam aku malam ni. Okay, kepada sesiapa yang ingin mengkongsikan kisah seram dengan kita, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kita dekat Instagram @hellosegment. Kau tengok aku nak cakap benda tak betul lah. Okay, and korang boleh join kita orang dekat Discord. Okay, Discord adalah satu application di mana kita boleh chat antara satu sama lain. Korang boleh chat dengan aku, boleh chat dengan Ika. Ika pun adalah salah seorang daripada Discord punya members. Aku akan tinggalkan link di bawah macam mana korang nak join. Make sure korang register and join. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. And kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Salam. Bye. Hui, risau bunyinya.